Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang berkaitan dengan Akta Kontrak 1950 atau dikenali sebagai Kontrak Law 1950 bahagian yang pertama. Okey. Mari kita perhatikan sukatan pelajaran. So dalam sukatan pelajaran di bawah Undang-Undang Kontrak ni ada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama ialah kamu sepatutnya boleh mentakrifkan, okey, memberi maksud kepada kontrak. Yang kedua, kamu sepatutnya boleh menjelaskan elemen-elemen kontrak. Okey, elemen ada 6, iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Ini adalah fakta khusus ya. Okey, bahagian yang ketiga, kamu sepatutnya boleh menerangkan syarat-syarat kontrak, di mana syarat kontrak ni ada 5, kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak dan juga remedi. Okey, so yang pertama maksud kontrak, yang kedua elemen kontrak, yang ketiga syarat kontrak. Ada 3 bahagian. Okey, so untuk hari ini kita akan bincang 2 bahagian, okey, iaitu berkaitan dengan apakah maksud kontrak dan juga berkaitan dengan tawaran. Okey, so apa dia kontrak? So kontrak ialah satu perjanjian. Ingat keyword dia, perjanjian. Okey, perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, jadi bukan semua perjanjian ialah kontrak. Hanya perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang saja dianggap sebagai satu kontrak. Okey, so keyword dia perjanjian boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, mengikut Seksyen 10 Akta Kontrak, kontrak itu adalah satu perjanjian atau kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak. Okey, kita kena buat kontrak ni secara rela, bukan paksaan. Kita rela buat kontrak dan pihak ni mestilah yang layak, bukan semua yang boleh membuat kontrak. Okey, contohnya kanak-kanak atau banduan polis ni tak boleh buat kontrak. Okey, untuk suatu balasan yang sah, okey, dan dengan tujuan yang sah, itu dipanggil kontrak. Ini mengikut Seksyen 10. Okey, kalau definisi umum, perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kalau soalan tanya berikan maksud mengikut Seksyen 10, kamu kena bagi yang lengkap ni. Okey, kerelaan bebas, pihak yang layak berkontrak, balasan yang sah, tujuan yang sah. Okey, alright. Elemen kontrak ni ada 6. Okey, tawaran, penerimaan, balasan, niat, keupayaan dan ketentuan. Okey, kalau boleh gunakan singkatan macam ni lah. Bapita kenike. Okey, bapita kenike. Ba balasan, pe penerimaan, ta tawaran, ke keupayaan, ni niat, ke ialah ketentuan. Okey, bapita kenike. So ada 6 ya. Ini fakta khusus. Jadi kena sebut dengan betul. Okey. Alright. Tengok contoh ni ya. Sukma bercadang untuk menjual kereta miliknya kepada Hafizan dengan harga RM60,000. Hafizan pula bersetuju untuk membeli dan membayar harga kereta tersebut kepada Sukma. Oleh itu wujud kontrak antara Sukma dan Hafizan. Jadi kalau you perhatikan contoh ni, Sukma dan Hafizan ni orang yang layak buat kontrak. Okey. Dan ada tujuan yang sah, iaitu menjual kereta. Ada balasan iaitu harga sebanyak RM60,000 dan niat mereka ialah untuk menjual dan mendapatkan balasan. Okey. So ada ketentuan iaitu jual apa? Jual kereta. Harga berapa? RM60,000. Jadi yang ni menepati semua elemen dalam kontrak. So bolehlah dianggap sebagai satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan. Okey. Alright, kita perhatikan apakah maksud tawaran. So tawaran ialah satu aku janji. Okey, tawaran atau dipanggil offer dalam bahasa Inggeris. Satu aku janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain bahawa dia akan melakukan sesuatu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu. Okey, ingat keyword dia. Satu aku janji dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain, dia akan melakukan sesuatu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu dengan syarat satu lagi pihak ni sedia terima segala syarat yang ditetapkan oleh pembuat tawaran. Okey, so apa keyword dia? Aku janji. Melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu dengan syarat pihak lain ni sedia terima syarat yang ditetapkan oleh pembuat tawaran. Itu dipanggil offer atau tawaran. Okey, tengok contoh ni.
Encik Salah membuat tawaran untuk menjual basikalnya dengan harga 1,500 kepada Puan Betul. Dengan itu, Encik Salah telah membuat satu aku janji, dengan niat untuk terikat di sisi undang-undang sekiranya Puan Betul terima tawaran itu dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Encik Salah ni buat tawaran, dia kata, saya sanggup jual basikal ni dengan harga 1,500 dengan syarat Puan Betul ni terima tawaran dengan syarat yang telah ditetapkan. Itu dipanggil tawaran atau offer. Elemen-elemen tawaran. Ini penting. Tawaran mestilah jelas, lengkap dan muktamad. Jelas tentang apa? Jelas tentang syarat-syarat dalam kontrak. Kena sebut tawaran ni tujukan pada siapa. Kalau tawaran tu kabur, tidak terikat di sisi undang-undang. Contohnya, bila kita buat tawaran, jenis barang ni kena sebut dengan betul, tujuannya untuk apa, berapa nilai dia, tempoh masa dan sebagainya. Tengok contoh ni. Encik Akula bercadang untuk menjual 1,000 meter kain nailon warna putih dengan harga RM5 semeter kepada Puan Sukrala. Ini jelas. Jelas, lengkap dan muktamad. Alright. Yang kedua. Penerima tawaran harus ditentukan. Jadi kita kena tentukan siapa yang akan menerima tawaran kita. So ada dua di sini. Tawaran dibuat kepada orang tertentu. Maksudnya kita tujukan pada satu orang saja. Hanya orang yang tentukan saja boleh terima tawaran. Jika diterima oleh pihak lain, tawaran itu tidak sah. Tengok contoh ni. Semasa melawat Balai Seni, Datuk Darmin kagum dengan kebolehan melukis Aisyah dan meminta Aisyah melukis portretnya. Tawaran itu turut didengar oleh Zainura dan Zainura melukis portret untuk Darmin dan menuntut bayaran. Di sini kalau kita perhatikan, tawaran ditujukan pada Aisyah saja. Bukan Zainura. Zainura ni dia terdengar apa yang disampaikan oleh Datuk Darmin. Jadi Zainura ni tak layak untuk bayaran kerana tawaran hanya ditujukan pada Aisyah saja. Itu tawaran dibuat pada orang tertentu. Tawaran juga ditujukan pada sekumpulan orang. Kalau ditujukan pada sekumpulan orang, dia dikenali sebagai berbentuk umum. Maksudnya penerimaan boleh dibuat oleh sesiapa yang saja yang dengar atau baca atau dengar tawaran yang dibuat. Tengok contoh ni. Amira di Herba Berhad telah mengiklan dalam surat khabar Berita Pagi, sesiapa yang meminum tonik VW keluaran di Herba selama 14 hari tetapi masih mengidap penyakit darah tinggi akan dibayar wang tunai sebanyak RM50,000. Jadi yang ni diiklankan dalam surat khabar dan dia kata sesiapa saja. Maksudnya tawaran ni kepada sekumpulan orang. Berbentuk umum. Setelah membaca iklan tersebut, Arifin telah membeli dan minum tonik BW selama 14 hari tapi masih mengidap penyakit darah tinggi dan menuntut wang tunai daripada Amira di Herba. Tapi Amira enggan membayar dengan alasan tawaran itu tidak ditujukan pada Arifin. Arifin layak terima tawaran sebab tawaran ini berbentuk umum. Sebab Amira di Herba ni, dia tak tujukan pada orang tertentu. Dia tujukan pada sesiapa. Jadi maksudnya dia ni umum. Jadi sesiapa yang baca iklan ni boleh terima tawaran tersebut. Tawaran adalah berbeza daripada pelawaan tawaran. So pelawaan tawaran ni dianggap sebagai satu langkah permulaan dalam rundingan yang tidak terikat dengan syarat rundingan. Ia membuka peluang pada pihak lain untuk membuat tawaran. Itu dipanggil pelawaan tawaran. Willing to offer. Tawaran adalah berbeza dengan pelawaan tawaran. Kita jemput seorang untuk buat tawaran. Ada 3 ya. Satu, pameran barang di kedai layan diri. Pameran barang di kedai layan diri ni dianggap sebagai satu pelawaan tawaran. Jadi pekedai ni memperagakan barang di dalam kedai hanya membuat pelawaan tawaran. Sesiapa yang mengambil barang ni dan bawa kaunter untuk bayar adalah pihak yang buat tawaran untuk membeli. Contohnya ada sayur-sayuran di pasar raya. Ini pelawaan tawaran. Bila kita bawa ke cashier atau juruwang, barulah berlaku tawaran. Atau di kedai buku kan, ada banyak buku yang dipamerkan. You ambil sebuah buku dan pergi ke cashier untuk buat bayaran, maka berlakulah tawaran untuk membeli. Yang kedua, lelongan. Lelongan ni, pelelong ni merupakan pihak yang membuat pelawaan.
Okey, so dia jemput kita untuk membida harga untuk barang yang dilelongkan. Okey, jadi mana-mana orang yang hadir pada majlis lelongan ni meletak harga untuk beli barang ni dianggap sebagai orang yang buat tawaran. Okey, so orang ni dia pelawar kita untuk buat tawaran. Contohnya katakan lukisan ni dia nak mula dengan harga RM1,000. Siapa nak beli? Ada yang mungkin letak RM1,500, RM2,000, RM3,000. Jadi orang yang meletak harga tu adalah orang yang membuat tawaran. Pelelong ni hanya pelawar kita untuk buat tawaran. Okey. Yang ketiga, pengiklanan, advertisement. Okey, iklan merupakan pelawaan tawaran. Okey, iklan tentang barang, iklan jawatan kosong dalam surat khabar kan. Okey. So iklan dalam surat khabar ataupun dalam media sosial dan sebagainya mempelawar mana-mana orang yang mohon untuk mengisi jawatan tersebut. Jadi kita hanya syarikat tu mempelawar kita membuat tawaran. Jadi dia bergantung pada syarikat untuk mengambil pekerja untuk buat penerimaan. Itu bergantung pada syarikat. Kita boleh mohon. Kita dimohon. Kita mohon ni maksudnya kita membuat tawaran. Okey, contohnya katakan kamu nak mohon jawatan pengurus kawasan, pengurus cawangan. Jadi syarikat ni mempelawar kita untuk memohon jawatan tersebut. Maka berlakulah tawaran. Okey. Okey, macam iklan dalam surat khabar kan, kasut dan sebagainya. Ini adalah pelawaan tawaran. Okey, jadi kalau kita berminat, pergi kedai, kita beli barang ni, barulah berlaku tawaran. Jadi iklan ni hanya merupakan pelawaan tawaran. Okey. Okey, tawaran perlu dikomunikasikan. Okey, tawaran ni mesti sampai kepada pengetahuan pihak yang menerima tawaran. Perlu dikomunikasikan. Kena beritahu seseorang. Okey, kamu ada buat tawaran. Kalau tak sampai kepada pengetahuan dia, maka itu bukan tawaran. Okey. Okey, kenapa tawaran ni boleh ditamatkan? Okey, ada 4 sebab. Satu, penerima tawaran menolak tawaran. A nak jual kereta kepada B, B kata tak mahu. Jadi dia tolak tawaran. So tamatlah tawaran. Okey. Pembuat tawaran batalkan tawaran sebelum wujudnya penerimaan oleh pihak penerima tawaran. A kata nak jual kereta kepada B, lepas tu A kata tak, saya tak nak jual. Okey. Luputnya waktu tawaran. Setiap tawaran ni ada waktu. Contohnya 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Bila tempoh tu tamat, maka tawaran ni akan tamat juga. Okey. Kematian atau ketidaksiaman pembuat tawaran. Okey. So A membuat tawaran kepada B, tapi A tiba-tiba meninggal dunia. Okey. Maka tawaran tu akan tamat juga. Okey. So ingat yang tadi kita ada bincang elemen-elemen tawaran. Okey. Yang ni rujuk pada kenapa tawaran tu tamat. Okey. Cuba tengok kes ni. Okey, kes ni berkaitan dengan kes Tan Gyoku Gerald Francis Robles dan juga Paya Terubung Estate Sendirian Berhad. Okey. So plaintiff ni adalah orang yang menerima kesan. Okey, orang yang mengalami kerugian. Okey. Defendant adalah dianggap sebagai orang yang memungkiri kontrak atau pihak yang membuat dia menahankan dirilah. Dia kata dia tak bersalah. Jadi mahkamah akan tentukan siapa yang patut mendapat ganti rugi. Siapa yang memungkiri perjanjian ni. Okey. Isu utama dalam kes ni sama ada wujudnya kontrak bagi jualan 20 ekar tanah. Okey, ini berkaitan dengan isu tawaran atau penerimaan. Okey, so di sini kita bincang tentang tawaran. So plaintiff telah membayar RM6,000 pada mulanya kepada defendant sebagai deposit. Defendant menghantar surat pada perayu supaya membayar baki bayaran iaitu RM54,000 dalam masa 2 minggu. Plaintiff membayar baki dalam tempoh 2 minggu. Okey, selepas tempoh 2 minggu dan defendant telah terima serta mengeluarkan resit kepada Tan Gyoku. Selepas sebulan lebih, defendant memulangkan bayaran RM60,000 dan menyatakan bahawa kontrak itu tak wujud memandangkan perayu telah bayar selepas tempoh yang ditetapkan. So plaintiff ni mengambil tindakan mahkamah. Okey, so mahkamah putuskan kontrak ni memang wujud sebab ada siri utusan surat antara Tan Gyoku dengan Paya Terubung. So utusan surat ni menunjukkan ada tawaran dan penerimaan. Okey. Alright. Kita perhatikan soalan. Okey, so soalan pertama, berikan maksud kontrak dan nyatakan 4 elemen kontrak. So senang. Kontrak apa dia? Perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, 4 elemen, bolehlah sebut mana-mana.
4 daripada 6 yang kita sebut tadi, iaitu tawaran, balasan, penerimaan, niat, ketentuan, keupayaan. Okey, so boleh bagi mana-mana 4. Nyatakan 5 elemen kontrak. Apa dia? Balasan, tawaran, penerimaan, keupayaan, niat, ketentuan. Sebut mana-mana 5. Okey. Soalan nombor 3, nyatakan elemen kontrak iaitu W, X, Y dan Z. Okey, di sini dah bagi 2 kan, tawaran dan balasan. So W, X, Y, Z ni boleh jadi niat, ketentuan, keupayaan dan juga penerimaan. Boleh bagi mana-mana 4 lah. Okey, so ni jawapan untuk soalan nombor 3. Okey. Okey, berikan maksud tawaran dan nyatakan 3 elemen tawaran. So tawaran ni apa? 1, aku janji. Okey, aku janji satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu jika pihak lain sedia terima semua syarat pembuat tawaran. Okey. Apakah 3 elemen tawaran? Tawaran mestilah jelas, lengkap dan muktamad. Okey. Yang kedua, penerima tawaran harus ditentukan. 3, tawaran adalah berbeza daripada pelawaan tawaran. Tawaran dibuat perlu dikomunikasikan. Itu rujuk pada elemen tawaran. Yang ini pun samalah. Uraikan 3 elemen tawaran, sebutkan satu fakta dan satu uraian. Okey. Tawaran mestilah jelas, lengkap dan muktamad. Lepas tu bagi uraian. Okey. Contohnya kalau kita nak jual kereta, mestilah sebut model kereta, berapa harga, berapa tempoh tawaran dan sebagainya. Okey. Alright, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami tajuk bahagian pertama iaitu maksud kontrak dan juga elemen-elemen penting serta tawaran dan juga elemen-elemen tawaran. Okey, so jangan lupa subscribe, like dan juga share dengan kawan-kawan, dan kamu juga boleh bagi komen kalau kamu rasa ada benda yang cikgu boleh baiki atau kalau kamu puas hati dengan video cikgu. Okey, good luck, try your best, bye.